الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenarnya kalam ialah kata-kata Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempat dalam neraka. Alhamdulillah dapat lagi kita berkumpul pada malam ni untuk menyambung kitab Alamul Jin wa Syayatin. Tidak ada majlis yang paling disukai oleh para malaikat melainkan majlis zikir. Kita banyak mendengar hadis-hadis Nabi SAW bahawa malaikat mencari majlis zikir. Kerana pada majlis ilmu inilah Allah Ta'ala membezakan yang siapa yang bersungguh-sungguh nak mengetahui pasal agamanya dan siapa yang tak bersungguh-sungguh. Dan kelebihan orang berilmu ni Allah Ta'ala sebut dalam banyak Al-Quran, dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Dan yang paling menariknya, satu ulama Syekh Muhammad Jibril, Abdullah Syekh Jibril, dia mengatakan bahawa lihat pada ayat surah Al-Ma'idah kan, surah Al-Ma'idah berkenaan bagaimana Allah Ta'ala menyebut tentang anjing ataupun binatang yang digunakan untuk berburu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yas'alunaka madza uhilla lakum, mereka bertanya kepada kamu apakah yang halal bagi kamu. Uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat, katakanlah yang dihalalkan bagi kamu tu ialah makanan-makanan yang baik, tayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna, dan juga binatang yang halal tu ialah binatang yang diburu oleh al-jawarih. Jawarih ialah termasuk anjing, elang dan seumpama dengannya, yang kamu tu'allimunahunna, yang kamu ajar dia, kamu ajar dia, tu'allimuna, kamu jinakkan dan kamu ajarkan dia macam mana nak tangkap. Bila tangkap tu anjing tu dia tak makan, dia tangkap, dia gigit je, dia tak makan pun, dia bunuh saja. Kalau dia mati, kalau dia tak mati, kita sembelih lah. Boleh? Ya, betul. Tak. Macam ni. Akak ada anjing, akak train dia. Rottweiler mana-mana beli, tu train dia pergi tangkap arnab. Masa lepas tu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, lepaskan dia. Lepaskan anjing tu, pop dia bawa dekat mulut dia arnab. Cik dia lepaskan, pop ke depan kita. Good dog, kita kata. Kita bagi makanan sikit, tu kita ambil arnab tu, kita, kalau dah mati, dah habis lah, kita lapar kulit dia, kita makan lah. Boleh? 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 Puas faham macam terkejut je puas. Boleh? Macam menembak je hukum dia. Macam mana? Macam melembing, sama je. Sebab itulah hukum fiqah, kalau nampak ada anjing kita pergi buru, lepas tu kita pun pergi bekerja kat tempat binatang tu mati, tengok ada seekor lagi anjing lain, tak boleh makan. Sebab apa?
Sebab ada kemungkinan yang datang tadi dibunuh oleh anjing yang satu lagi. Dia timbul di situ apa dia? Ragu-ragu. Jadi tak boleh makan. Ayat ni nak ceritakan betapa anjing kalau train dia bagi dia ilmu, dia berguna tak? Berguna. Ajar tu. Orang manusia kalau tak belajar memang lagi teruk pada anjing. Memang kasar bunyi dia, tapi ni hakikat sebenar. Baik, dah isyak. Nak ajar itu benda dia. Jadi manusia yang tak belajar lebih teruk daripada anjing. Sebab apa? Manusia yang tak belajar pasal buru, pasal menyembelih, kita bagi so, ni ada, kita bagi dia anak seekor, dia tak belajar pasal sembelih, boleh makan tak? Macam mana dia bunuh kita pun tak tahu. Dengan anjing tadi yang gigit tadi boleh makan tak? Mana lagi hebat, anjing ke manusia tadi? Anjing tadi dengan apa? Ilmu. Nampak tak beza? Lepas tu Syekh Jibrin dia kata, nampak ada ayat ni, tengok beza. Anjing yang dilatih dengan ilmu pun lebih, makanan dia jadi halal, sembelihan buruan dia jadi halal. Tak boleh. Pada setengah panggil mazhab dia tak boleh. Dan nak selamat macam tak boleh ya. Kena lepas kata kena baca bismillah. Kamu juga baca menembak dan sebagainya. Kalau mazhab Syafi'i, baca bismillah itu hanyalah sunat, bukan syarat sah sembelihan ya? Bukan syarat sah sembelihan. Orang Islam sembelih boleh makan walaupun tak baca bismillah. Syiah boleh makan ke tak boleh? Kalau dia kok tanya, dah tanya dia, dia akidah dia macam mana? Kalau Khomeini sebelih memang tak boleh makan. Syiah in general boleh makan lagi. Tapi kalau kita masuk kedai dia nampak gambar Hussein, nampak Ya Fatimah, selamatkan kami, apa semua, jangan makan lah. Dia kalau kata I'm Syi'i, dia kata Syi'i, tak ada masalah lagi. Sebab Syiah, kita tahu ada Syiah yang kafir dan ada Syiah yang tak kafir. Betul ke? Ya, betul. Ada Syiah yang kafir tu bila dia kata akidah-akidah sesat lah, ahli Tuhan ke, ataupun dia kata Quran ni apa tak lengkap ke, yang kufur lah. Tapi kalau mata-mata dia kata saya tak percaya semua-semua ni, I'm the Syiah, kata aku lahir kukuh ke Syiah, aku pun tak percaya benda-benda ni. Sama juga macam Kristian ya? Kita kata makanan ahli kitab Kristian, bila tanya dia pasal Bible, tak tahu satu apa pun, tak tahu pasal Bible. Jesus pun tak tahu, dia tak tahu apa-apa. Dia punya tak boleh makan. Dia kena pastikan dulu dia tahu betul dia ahli kitab, dia tidak Syiah. Confirm kan dulu kalau dia Syiah betul pure Syiah, memang tak boleh makan lah. Kalau Syiah termasuk makanan ahli syirik. Tapi kalau dia Syiah yang kita tahu, dia tak pasti, maka kita anggap dia sebagai Muslim. Jadi zahir padanya dia menunjukkan kekufuran dia, seperti mengatakan Jibril tersilap bagi wahyu, kata Ali itu Tuhan, seperti kata langit dan semua alam ini di bawah imam, di bawah imamnya, kekuasaan imamnya. Semua kita tahu dah bab Syiah ni, banyak ustaz kita jelaskan dah. Jadi kita kalau macam itulah yang kufur kepada Islam, maka tak boleh. Okay, cukup bab makanan ni, kita masuk bab syaitan ni. Hari ini masuk bab permusuhan antara syaitan dan manusia. Bab 3, sebab-sebab sejarah dan besarnya permusuhan antara jin dan syaitan ke atas manusia. Asbabul ada wa tarikhuhu wa shiddatu hadhihi al-ada. Sebab-sebab ada permusuhan, wa tarikhuhu, tarikh permusuhan tadi, wa shiddatu hadzal ada, dan besarnya, syadidnya, teruknya, kuatnya permusuhan di antara syaitan dengan manusia. Sebab itulah kalau kita baca kitab tafsir Ibn Kathir, dia kata syaitan ni ada dua jenis, betul tak? Syaitan apa? Syaitan ada dua jenis, fahami? Syaitan jin dan syaitan manusia. Syaitan manusia, kata Ibn Kathir, boleh lagi dakwah kat mereka, boleh lagi kita nak berlembut hati. Macam katakanlah jumpa
Ahli bid'ah mana besar syaitan lah. Kawan kita masih lagi boleh berkawan dengan, boleh dakwah dia, boleh hajat, ada lagi ruang. Macam Abu Sufyan pada awal ni dia paling kuat memusuhi Islam kan, ada peluang untuk dakwah dia masuk Islam. Jadi kalau syaitan jin, tak pernah ada ayat Quran kata pergi dakwah dia, tak pernah. Semua bentuk minta berlindung, semua dalil minta berlindung. Ya. Allah Ta'ala, kita akan tengok nanti ayat dalam buku ni, dia kata inna syaitana kana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Syaitan ni memang telah dicipta untuk menjadi musuh kamu, maka jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan geng. Tak apa, kita dakwah dia, mana tahu syaitan ni akan Okey, permusuhan antara manusia dengan syaitan adalah permusuhan yang sangat mengakar, kata Ba'id al-Jazur. Jazur ni akar lah, dalam. Ya'udu tarikhuhu ila al-yawmi alladhi syakkalallahu fihi Adam. Kembali kepada hari di mana Allah Ta'ala membentukkan Nabi Adam. Syakkala Allah Adam fihi Adam qabla an yanfukha fihi ruh. Sebelum ditiupkan ruh ke dalam Adam lagi. Syaitan dah tak suka dah manusia. Bukan masa dah Adam dah jadi tu, bukan masa dia dah tahu semua jawapan tu, bukan. Ada setengah cerita-cerita orang dia buat cerita kenapa iblis tak suka pada Adam. Satu sebab dia cipta, dia suruh sujud sebab Adam diberi ilmu lebih daripada iblis. Ini juga kisah yang tak betul. Kita tengok syaitan dah benci Adam sebelum ditiupkan roh lagi. Fa akhadha syaitan yatifu bihi. Kita tengok syaitan tu dia pusing, iblis tu pusing dia. Wa yaqul la in salatta alayya la a'siyannaka wa la in salatta alayka la ahlukannak. Ketika lihat ni kosong, maka dia mengetahui bahawa Allah menciptakan makhluk yang tidak dapat dikuasai. Hadis sahih Muslim. Lamma sawwarallahu Adam fil jannah. Dalam buku bahasa Melayu ni dia tak terjemahkan dengan sempurna. Dalam bahasa Arab dia kata apa ni? Fa akhadha syaitan yatifu bihi, berpusing padanya, wa yaqul la in salatta alayya la a'siyannak. Apa kata syaitan? Kalau engkau nak kuasai aku, atau kamu nak dakwah aku, nak kuasai aku pasti akan lawan engkau. Aku akan pasti derhaka dekat engkau. Wala in salattu alayka, kalau aku dapat menguasai engkau, la ahlukannak, atau la ahlikannaka, pasti aku akan binasakan engkau. Maksudnya syaitan ni takkan dengar cakap kita dakwah macam mana pun, kalau dia pula kuasai kita, dia nescaya dia akan binasakan kita. Lepas tu dalam hadis sahih Muslim daripada Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, lamma sawwarallahu Adam fil jannah, ketika Allah telah membentukkan Adam dalam syurga. Jangan tanya syurga mana, ada setengah kitab kata ni syurga lain, ini syurga mana, tak apa semua. Kata syurga jannah. Dan tafsir kata jannah. Tarakahu ma syaa Allahu an yatrukahu, maka Allah Ta'ala telah meninggalkan dia, maksudnya biarkan dia. Dan seketika faja'ala iblis yatifu bih, iblis pun berpusing sekitar dia. Yutifu bihi, yanzuru ma huwa, dia melihat siapakah dia. Yanzur ma huwa, falamma ra'ahu ajwaf, bila tengok dia ni kosong. Ajwaf ni bahasa Arab kata ajwaf tu, kita ada kata makhraj jauf kan, waw, ya, daripada tajwid ni jauf, yang tengah-tengah tu, waw, sebab dia keluar daripada kawasan tengah mulut kita tu, jauf. Jauf ni ialah benda yang kosong kat dalam, dia panggil ajwaf. Ya, bila kosong kat dalam, maksudnya bila ketuk dia bunyi macam bunyi tembikar, kosong. Bila ketuk bunyi dia macam bunyi tembikar, dia kosong. Jadi bila syaitan pergi dekat Adam, masa tu kosong lagi dalam dia, dia ketuk, kosong dia ni. Apa kata iblis? Falamma ra'ahu ajaf arafa annahu khalaqa khalqan la yatamasak. Kalau setengah riwayat lain la yatamalak, iaitu bahawa syaitan tahu dia telah menciptakan satu makhluk yang tidak dapat dikuasai. Maksudnya apa? Kat sini tu bahawa Allah menciptakan makhluk yang tidak dapat dikuasai. Maksud dia,
Sebenarnya kalau kita kata la yatamalak, maksudnya sebenarnya orang tu yang tak, Adam tu sini tak boleh nak kawal diri dia sendiri. Maksudnya apa? Seolah-olah benda yang kosong, apa yang diisi itulah dia akan jadi. Betul tak? Manusia, cuba bagi dia geng hip hop je, tengok kan, gaya semua hip hop, rambut hip hop, seluar ada stern besar, betul tak? Pakai baju apa, fubu pakai baju fubu, badan kecil nak pakai baju fubu, tak kena cantik. Macam tahu je, macam baju fubu tak nak bukan hip hop tu, tak minat. Orang minat Nirvana, nampak tak? Dia bagi shuffle jadi shuffle, dia bagi ni, dia bagi Asy'ariyah bagi Asy'ariyah, dia bagi Naqsyabandiyah jadi Naqsyabandiyah. Betul tak? Sebab tu kita manusia, sebab kita orang awam, dia hanya akan menjadi apa yang disajikan kepada dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya nasihatkan tuan-tuan yang berada dalam jalan sunnah, pergi masjid, jadi AJK masjid, bawa ustaz-ustaz sunnah. Ustaz-ustaz sunnah tu tak perlu sebut anak salafi tak payah sebut. Dia ajar sunnah, dia ajar benda yang betul dia. Tanpa sebut salafi, tanpa sebut Wahabi atau dan seumpama dengannya, dia akan jadi sunnah orang kampung tu tanpa disedari. So manusia ni yang dia terima apa yang dia dengar. Lama-lama 10 tahun, 12 tahun dia jadi sunnah. Tapi kalau kita orang sunnah ni duduk geng sunnah je, makan bersama-sama, sembahyang pun geng yang sunnah, nak sembahyang kat Ihsan Taklim je, atau sembahyang kat Al-Khadim je, tak boleh sembahyang kat masjid kita ramai-ramai. Sebab akhirnya tuan yang pergi masjid ni akan menjadi AJK masjid. Dia takkan cari orang mana-mana hujung dunia jadi AJK masjid, tidak. Jadi AJK masjid boleh jadi AJK basuh pinggan, lah, sabarlah dulu, tak apa, tak ada masalah, maaf ya muskilah. Lama-lama bagus ni 5 tahun basuh pinggan, kena naikkan pula bahagian apa lain sikit, tinggi sikit lah, dengan keraian, potong lembu pula, kerja dia potong lembu je setiap tahun. Dah berhenti jadi AJK dakwah. Dia kenal ustaz-ustaz. Geng sunnah kita ramai kenal ustaz, betul tak? Orang awam tak kenal ustaz ramai. Geng sunnah kita datang kelas Ustaz Ridwan, datang kelas Ustaz ni, baik, semua boleh. Jadi kalau kata minggu ni tak ada penceramah, okey, saya tolong cari penceramah. Dapat satu ustaz sunnah masuk, 2, 3, 4, 5. Jadi macam tu lah cara gaya dia. So manusia ni, saya sekali lagi saya terangkan, dia hanya menjadi apa yang disajikan. Tengok, kalau disajikan Ustaz Don, semua Ustaz Don, betul tak? Tiap-tiap hari Astro Oasis keluar Ustaz Don. Orang pun Ustaz Don. Betul tak? Jadi kita kata ni tuan-tuan, kita tak boleh salahkan awam. Sebab awam ini, hadis Nabi dah kata dah, ajwaf, kosong, apa yang diisi dia akan jadi benda tu. Faham tak? Alhamdulillah, hadis ni pendek tapi dia banyak, dia nak bagi pengajaran kat kita. Begitu juga maksudnya juga anak. Anak kita juga ajwaf, kosong. Kalau isi dengan high five, jadi high five dia besar nanti. Tu high five. Tak ada anak ni tak tahulah high five tu apa. Yang terjoget-joget tu, rancangan televisyen untuk kanak-kanak, terjoget sana, terjoget sini. Jadi high five, jadi Barney lah. Sebab ada satu orang ni, dia kata, menyesal aku tunjukkan anak aku Barney. Sebab dia kata apa, lagu dia fun, we gonna have fun. Jadi budak ni bila pergi ni, mom, this not fun now. Dia nak fun. Bila kelas tahfiz kan mengaji, duduk ngaji macam tu je. It's not fun mama, dia kata. Untuk Allah Ta'ala selamatkan kita lah. Amin. Falamma nafakhallahu fi Adam ruh, bila Allah Ta'ala meniupkan pada Adam ruh, wa amara al-malaikata bisujud li Adam, telah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Wa kana iblis yata'abbadullah, sungguhnya iblis dahulu sembah Allah, beribadah kepada Allah, ma'al malaikati sama, bersama dengan malaikat di langit. Fasyamilahul amr, termasuk juga dia dalam arahan tersebut. Ini kalau kita orang tanya lah kan, bukankah arahan itu kepada malaikat? Iblis tak termasuk. Tidak, arahan ini adalah kepada semua yang menyembah Allah Ta'ala di atas, di langit, termasuklah padanya jin. Betul, yang sujud juga jin. Tapi iblis enggan untuk sujud. Walakinnahu ta'azam fi nafsihi wastakbar, tapi dia rasa diri dia hebat, rasa bangga diri, besar diri, wastakbar, dan takabbur. Yang ni penyakit manusia yang pertama. Jadi kita kata, apakah yang merosakkan iblis? Pertama ialah takabbur.
Yang kedua apa dia? Yang pertama tadi apa? Dengki sebenarnya. Jadi manusia ni yang merosakkan dia dua benda. Satu dengki, yang kedua takabur. Dua-dua ni adalah motivasi terbesar untuk manusia ni membuat kerosakan di muka bumi. Betul tak? Dia dengki kat orang tu bisnes tu, dia panggil bomoh. Betul tak? Dia dengki lelaki ni ambil dia punya makwa yang dia pergi bunuh. Berlaku tak? Lalu ni berlaku, bukan tak pernah berlaku. Dia dengki orang ni berkuasa, lalu dia buat macam-macam konspirasi. Nampak? Satu. Yang kedua, takabur. Takabur juga punca manusia enggan menerima kebenaran. Dia rasa, aku ustaz lama dah, aku dah mengajar 20 tahun dah, ustaz ni baru datang 2 tahun graduate, dia nak kritik-kritik aku, apa hal? Nampak? Aku dah lama makan garam, aku lagi senior, aku lagi alim, aku ada PhD, aku ada. Ini semua adalah bentuk takabur. Apa maksud takabur? Ghamtun nas wa batarul haq, ghamtun nas, menolak kebenaran dan memperlekehkan manusia. Jadi dua sifat ni telah merosakkan si iblis. Jangan kita juga dirosakkan dengan dua sifat ni. Jangan sifat takabur. Orang lain tak boleh bagi pandangan apa semua, tu satu benda yang rosak. Okey, dia merasa tinggi hati dan takabur, maka dia menolak untuk sujud. Dia tak nak sujud. Sebab itulah bila kita sujud, sujud sajadah tu, syaitan rasa apa? Kalau kita baca hadis kan, Sahih Muslim, Sahih Bukhari apa semua, bila kita sujud sajadah, syaitan kata, ruginya aku. Allah Ta'ala suruh aku sujud, aku tak sujud. Manusia, Allah Ta'ala suruh datang saja ayat sajadah, mereka bersujud. Soalnya syaitan pun rasa macam aku teruk benar. Tapi apa hukum sujud sajadah? Hukumnya sunat. Sunat bukan sunat je, sunat. Hukumnya sunat. Sunnah dan sunat. Sunnah dan sunat. Apa beza sunnah dan sunat tu? Sunnah tu maksudnya Nabi buat, tapi hukumnya sunat. Maksudnya kalau tak tinggal, tidak ada masalah. Berlaku dah hadis Ibnu Abbas dan beberapa sahabat-sahabat yang lain, Nabi baca ayat, kadang-kadang Nabi sujud, ada kena yang tak sujud. Dan jangan buat bid'ah pula dalam sujud sahwi, sujud sajadah ni. Apa bid'ah? Kalau kau tak boleh sujud, ambil something sujud ni. Kau tengok tak? Bukan Syiah, orang Melayu pun buat. Bukan Syiah, orang Melayu. Dia setengah tu, bila sujud sampai ayat sajadah, tak boleh sujud, dia ambil buku ke apa, dia. Kau tengok tak? Tak pernah. Ada pula dia ganti dengan zikir-zikir lain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada kata ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ini bid'ah dalam sujud sajadah. Sujud sajadah perlu ada wuduk tak? Sujud sajadah perlu ada wuduk tak? Pendapat yang rajih kata tak ada wuduk pun tak boleh. Tapi untuk siapa? Untuk yang mendengar, istima', bukan terdengar. Faham tak? Satu yang membaca. Sajadah ni untuk orang yang membaca. Macam kita baca Quran, dengan niat baca Quran, kemudian jumpa ayat sajadah, dia sujud. Adapun kalau sengaja ambil ayat sajadah je untuk sujud, tak sunnah. Itu juga dalam solat. Kalau solat imam tu Allahu Akbar, dia baca ayat, kemudian sampai pada ayat sajadah, lalu dia sujud. Itu sunnah. Jadi kalau dia sengaja, dia ambil ayat yang saja, satu ayat saja, sebab nak sujud, maka ni dimakruhkan oleh kebanyakan fuqaha. Ada orang macam tu, sebab dia agaknya dia tak hafal surah sajadah panjang-panjang tu, dia baca ayat yang ada sajadah tu je. Ada sajadah kan? Kharru sujadan wa sabbahu li rabbihim wa hum la yastakbirun. Bila sampai ayat tu, dia sujud. Bukan itu tidak sunnah, dimakruhkan, bahkan dimakruhkan oleh kebanyakan para fuqaha. Okey, fa'amat sujudan. Tapi afdal al-atam, yang kedua saya kata tadi, dia mendengar. Dia bukan macam kita jalan kat pasar, tiba-tiba terdengar dekat orang pasang kaset tu, orang baca dengar sajadah, kemudian dia terus sujud. Bukan. Itu katakanlah orang mendengar, kita mendengar dia baca, kemudian sampai ayat sajadah, kita pun sujud. Ni bagi yang mendengar. Yang baca pun sujud juga. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita balik pada ayat tadi, maka iblis dia kata, aku menyesal, aku tak sujud.
Aku rasa macam teruknya diri aku. Aku tidak sujud. Lalu hamba Allah yang lain bersujud. Lepas kita baca sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada, sujudnya wajah ini, wajhiyal ladzi khalaqahu, yang telah Allah Ta'ala cipta, wa sawwarahu, dan membentukkannya, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, telah membukakan matanya dan penglihatannya, bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan kekuatan Allah Ta'ala, wa quwwatihi, dan dengan daya upaya Allah Ta'ala, fatabarakallah, maha tabaruk Allah Ta'ala itu, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Kalau kita baca, kita faham ayat tu, kita kaitkan dengan kisah Adam. Nampak tak? Kena tak? Kena. Lepas tu kita rasa perasaan tu. Sebab itulah kata wa aba as-sujud li Adam, kemudian dia enggan untuk sujud kepada Adam. Sebab tahulah qala ana khairum min, aku lebih hebat daripada dia. Ini sifat manusia, bila rasa dia lebih hebat daripada something, dia akan sombong. Khalaqtani min nar, dia ciptakan aku, kamu ciptakan aku daripada api, dan kamu menciptakan dia daripada tanah. Sebab tu lah kekufuran iblis ni dia panggil apa? Kufur apa ni? Apa dia? Kufur darjat. Asal nak belajar martabat, ada jenis-jenis kufur. Ada kufur juhud. Kufur juhud ni iaitu dia tahu tapi dia tolak. Ini kami kufur juhud. Siapa kufur juhud? Firaun. Jenis-jenis kufur, ada banyak jenis kufur. Kalau kita baca kitab Al-Wajibat Al-Mutamattihat, itu kitab Al-Wajibat Syekh Qa'rawi, kitab yang bagus, kita baca kitab. Okay. Dia bagikan kufur ni ada banyak jenis. Kufur nifaq, okay. Dan itu kufur juhud tadi. Kufur juhud tu ialah kufur dia tahu kebenaran, dia tolak. Lagi dia panggil kufur i'rad. Kufur i'rad ni ialah kufur yang menolak, tolak terus, dia tak pandang terus. Ini kufur i'rad. Ini kufur Arab jahiliah macam tu lah. Kufur i'rad, bila bawa dia ini semua sihir, yang ini semua sekian, dia tak dengar langsung kebenaran tersebut. Ada satu lagi panggil kufur istikbar. Kufur istikbar. Kufur istikbar ni lah yang Allah Ta'ala kata pada iblis ni lah, ni kufur istikbar. Waalaikumsalam. Kufur istikbar ni iaitu dia kufur kerana sombong, kerana menolak. Sebab tu kita kata, apa hukum orang yang menolak solat fardu? Kita kata kafir. Kafir jenis mana ni? Juhud ke, i'rad ke, apa? Iaitu kufur istikbar. Sebab dia kata, kenapa perlu dia solat? Dia kata, kenapa perlu aku bersolat? Aku tak solat pun aku kaya juga. Aku tak bersolat pun bisnes aku maju. Aku tak bersolat pun bini aku cantik. Contoh. Tengok orang yang solat tu, orang kata buruk. Tengok orang yang solat tu miskin. Tengok orang yang solat tu duk bergaduh. Tengok orang solat tu kotor. Tengok orang solat tu memang salah satu sebabnya orang kita tak silap. Tapi bila dia rasa macam tu, dia rasa istikbar, dia rasa dia tak perlukan Allah Ta'ala, maka itulah dia katakan kufur istikbar, dia rasa lebih hebat. Juhud ni dia dekat-dekat sama lah. Cuma istikbar ni, juhud ni, dia dah tahu kebenaran dah. Dia yakin dalam hati dah benar. Dia yakin dalam hati itu benar. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha zulman wa uluwa. Wajahadu biha, dia juhudkan, dia menolak. Wastaiqanatha, sedangkan dia yakin betul-betul. Kenapa? Zulman wa uluwa, secara zalim dan ulu. Contoh kufur juhud ni kita boleh bagikan contohnya Raja Maharaja Rom. Kan kalau kita baca dalam hadis sahih Bukhari atau Sahih Muslim, Sahih Bukhari lah, dalam bab yang awal, kan, bab Badaul Wahyi, permulaan wahyu, kita katakan kan Raja Rom panggil Abu Sufyan, kan kisah tu. Akhirnya dah habis semua, dia dah tahu dah ini memang Nabi. Dia suruh dia tutup pintu, kan. Dia tutup pintu, dia kata, apa pendapat kamu kalau kita kata Nabi ni betul? Sekali semua apa?
bising. Oh, padi-padi bising, oh, raja kita dah sesat, raja kita dah terpengaruh apa semua. Jadi dia pun berubah. Dia tak ada, aku nak uji kau, nak test dia. Nampak tak? Dia menolak untuk menerima Islam tadi sebab zulman wa uluwa. Dia nak ketinggian, dia nak salah zalim. Dia panggil kufur. Kufur juhud. Kufur i'rad pula ialah kufur di mana dia tolak langsung tak nak dengar. Jadi banyak orang kita macam tu. Na'udzubillah min dzalik. I'rad ni dia tak peduli, tak nak belajar pasal wudu, tak nak belajar pasal mengaji, tak nak belajar pasal salat, tak nak belajar pasal ini. Dia panggil kufur i'rad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi hati-hati kita takut jatuh pada kufur ni. Lepas tu kita nanti ayat yang kita biasa dengarkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang a'rad, menolak untuk a'rad, berpaling daripada ayat-ayatku, ayat Quran, baginya kehidupan yang sempit dan hari kiamat nanti dia buta. Faham tak? Jadi kufur ada banyak. Jadi kat sini iblis ni kufur apa? Istikbar. Kufur. Yes. Contohnya kat dunia dia nampak, tapi dia tak nak ikut Islam. Apa kebedat berduduk sini. Ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Ya Tuhan kami, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta sedangkan kami di dunia dulu nampak? Allah kata Allah Ta'ala, waqad atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Telah datang kepada kamu ayat kami pada hari kat dunia dulu, hadis Nabi, ustaz pengajar, kitab-kitab yang banyak. Fanasitaha, kamu abaikannya. Perkataan bahasa Arab nasiya boleh maksud lupa, boleh juga maksudnya mengabaikan. Fakadzalikal yauma tunsa. Oleh itu kamu hari ini telah dilupakan, maksud telah diabaikan. Ya. Lepas tu kita kata ini kufur i'rad. Itu na'udzubillah. Kita alhamdulillah, kita kata puji, segala puji bagi Allah Ta'ala, syukur Allah Ta'ala kita termasuk golongan yang nakkan belajar agama. Tak ramai orang suka nak pergi belajar agama. Dia mungkin Islam tapi dia tak minat lagi, belum sampai tahap dia nak pergi belajar pasal iman, belajar pasal perkara yang membatalkan keislamannya, belajar pasal apa itu munafik, apa yang merosakkan agamanya. Syukur pada Allah SWT kita masuk dalam golongan dia. Ibn Qayyim kata memang ilmu ni memang tak ramai nak pergi. Ya, kalau buat konsert kan ramai, kalau buat apa show heboh ramai, jom heboh pun ramai, apalah karnival mesti ramai. Tapi kalau kata majlis ilmu, kalau saya sekala mungkin ramai. Tapi kalau nak secara konsisten ni, betul kata Ibn Qayyim, memang ilmu ini memang untuk khas. Betul Allah Ta'ala puji pada ahli ilmu. Sebab ahli ilmu ni sebahagian saja yang nak bersungguh-sungguh. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, yang ta'ifatan minkum yatafaqahu fid din wal yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaklah ada sebahagian. Dia sifaris nak tanya apa? Kufur nifaq, kufur macam Abdullah bin Ubay lah. Dalam hati benci, memang tak suka langsung Islam, tapi menzahirkan keislaman. Itu kufur nifaq. Yang kufur i'tiqad tu lah. Nifaq secara i'tiqad ni ada 6 benda. Siapa boleh bagi tahu saya? Kufur secara i'tiqad. Kufur i'tiqad, nifaq i'tiqad. Nifaq ada 2 kan? Satu nifaq i'tiqad, yang kedua nifaq amali. Nifaq amali yang hadis Nabi sebut tu, cakap bohong, bila berjanji dia langgar, bila bila beri amanah dia khianat, bila dia bergaduh dia fajara, khasama fajara, melampau. Wa idza tumina khan, bila dia bagi amanah dia khianat. Yang nifaq i'tiqad ni macam mana pula? Saya pernah belajar ni. Syekh Abang Gidat, apa dia? Bila dia dalam hati dia mengamalkan dia benci. Dia pertama, salah satu ciri nifaq i'tiqad ialah dia membenci hukum Islam walaupun dia mengamalkannya.
Jadi ayat ni siapa datang kuliah saya semalam ada ayat ni. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, oleh kerana itu mereka ini membenci apa yang telah diturunkan oleh Allah. Fa ahbata a'malahum. Allah Ta'ala menghapuskan amalan mereka. Ada tak amalan dia? Dia beramal tak? Dia amal, tapi dia benci. Nampak tak? Allah Ta'ala menghapuskan amalan dia tadi. Dalil bahawa salah satu ciri nifaq i'tiqad ialah dia membenci Islam walaupun dia mengamalkannya. Apa lagi contoh nifaq i'tiqad? Bergembira dengan kejatuhan Islam. Dia tengok, hukum undang-undang Islam dibatalkan dekat Malaysia. Lega aku, senang aku pergi disko balik. Macam tu. Senang lah aku pergi dating mana. Aku tak susah nak pegang tangan kat KICC pun susah. Nampak? Nak pergi dating susah. Nak apa susah. Itu satu ciri nifaq i'tiqad. Lagi bersedih dengan kemenangan Islam. Terbalik yang tadi apa? Bergembira dengan kegagalan Islam, bersedih dengan kemenangan Islam. Hampir samalah. Hampir sama hukum dia. Dia kata apa ni geng ekstrim jadi ni, payah kita lepas ni, habislah kan? Bila di Mesir tu, bila menangnya parti yang kebanyakannya orang yang kuat Islam, habislah lepas ni negara kita jadi negara teokratik, negara kita bukan demokrasi lagi, negara kita akan dikuasai. Tengoklah mereka semua janggut-janggut semua panjang-panjang semua tu, dahi lebam-lebam semua. Habislah lepas ni perempuan semua akan diwajibkan pakai jilbab. Tak boleh kita keluar tak pakai jilbab lagi dah. Sedap-sedap semua kena rotan macam kat Afghanistan. Ini contoh lah. Contoh. Termasuk membenci hukum Islam tu, membenci sebahagian, walaupun sebahagian hukum Islam, bukan ke semua. Bukan perlu dia membenci semua hukum Islam untuk menjadi seorang nifaq. Tidak, membenci sebahagian saja. Oleh sebab tu ulama kata, dia kalau dia menolak satu hukum saja, dia dah boleh hukum, dah boleh jadi murtad. Allah Ta'ala kita bincang nanti dalam babnya, insya-Allah, dalam bab pembatal keislaman. Okey. Lalu bapa kita dia kata, walaqad fataha abuna Adam ainai. Adam membuka matanya. Fa idza bihi, ketika itu dia dapat yajid a'zam takrim, dia mendapatkan penghormatan yang besar. Yajidil malaikah sajidina lah, sujud. Sujud ini sujud hormat, bukan sujud sembah ya. Walakinnahu yajid aduwan rahiban yatahaddaduhu wa dhurriyyatahu bil halaki wal idlal. Tapi dia mendapati ada musuh yang rahib, menakutkan, yatahaddaduhu, mengancamnya, wa dhurriyyatahu, dan zuriatnya, bil halak, dengan kebinasaan dan kesesatan. Maksudnya syaitan dah janji dah. Wa taradallahu syaitana min jannah al-khalq, min jannatil khalq. Allah Ta'ala mencampakkan syaitan daripada syurga yang kekal abadi, bisababi istikbarihi, kerana sebab takabburnya. Wa hasala ala wa'dun min Allah, dan telah mendapat satu janji daripada Allah, biibqaihi hayyan ila yaumil qiyamah, supaya dia kekal hidup sampai hari kiamat. Jadi siapa yang dapat kekal hidup ni? Iblis. Ada pun syaitan-syaitan lain dia boleh mati tak? Dah bincang dah, boleh mati. Okay. Jadi yang tak mati tu Iblis, raja dia tu. Qala fa'anzurni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku panjangkanlah umur aku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, pada hari kamu dibangkitkan. Qala innaka minal munzarin, kamu termasuk orang yang ditangguhkan, diberi tangguh, iaitu dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Kalau orang tanya, kenapa Allah Ta'ala panjangkan juga umur dia? Bukankah senang kalau Allah Ta'ala tak panjangkan umur dia? Senang hidup dalam dunia ni. Tak ada Iblis perlu merekrut tentera dia apa semua. Nak kata apa? Sebagai ujian lah. So, kita kata ujian dia sebagai ujian kepada manusia. Dengan adanya syaitan ni, barulah dia tahu mana yang betul-betul ikut cakap Allah, mana yang ikut cakap syaitan.
Satu juga dengan sebab-sebab yang lain, banyak kali saya sebut dalam kuliah saya kan. Kenapa ada kencing manis? Kenapa ada orang high kolesterol? Kenapa ada orang badan gemuk, ada orang badan kurus? Kenapa ada orang badan gemuk? Sebab nak beritahu ada orang yang badan kurus. Kalau semua sama je, maka tak tahu siapa yang betul-betul jaga badan, siapa yang tak jaga badan. Contohlah, sensitif pula, sensitif. Saya pun termasuk golongan yang tak usah jaga badan. Jadi jangan marah saya. Okey, kita sama. Itu juga dengan orang yang pandai dengan orang tak pandai. Kenapa cikgu buat ujian? Nak uji mana anak murid dia belajar, mana murid dia tak. Itu juga Allah Ta'ala. Kalau tanya, apa itu kenapa? Apa itu sebabkan ujian ni ada orang masuk neraka, masuk syurga. Kalau tak cipta manusia langsung, kau tak ada diciptakan, habis. Tak ada siapa masuk syurga, tak ada siapa masuk neraka, tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa, bijak ke? Tak bijak juga. Betul tak? Kenapa manusia dicipta barang? Bila dia cipta handphone. Dia cipta handphone kan ada masalah. Dia kena selesaikan masalah tu pula. Ada masa ni kata, orang kata design ni tak bagus, orang komplain. Kena fikirkan nak buat design bagus. Jadi bijak tau kita tanya, kau menyusahkan diri kau. Kan senang kalau kau tak cipta handphone langsung. Kau tak ada masalah. Bijak tak ni? Tak bijak macam tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau guna kau punya logik tadi, kenapa yang tak cerita apa-apa langsung, selesai dunia, kelas. Tapi tak bijak pula pada Allah SWT, tak mencipta apa-apa. Sebab yang bijak dia akan mencipta, betul tak? Orang bijak akan sentiasa mencipta. Nampak? Bila cipta, mesti ada masalah pada ciptaan, betul tak? Itu kita kata tanda kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ya? Apa masalah ni? Kadang-kadang golongan etis suka bagi hujah macam ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah bagi kita hujah dan dalil. Dan makhluk terlaknat ini, waqad qata'al la'in ala nafsihi ahdan bi idlal bani Adam wal kaid lahum. Waqad qata'an telah pasti. Yang kata apa ni? Makhluk terlaknat telah berjanji. Kalau qata'an ni qata', maksudnya telah akan confirm al-la'in yang dilaknat ini ala nafsihi ahdan, satu perjanjian, bi idlali bani Adam wal kaid lahum, untuk menyesatkan anak Adam, wal kaid. Apa kaid? Tipu, menipu daya. Kaid dipanggil apa? Tipu daya. Betul ada orang baca ayat wa makaru makar apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Si kafir ni baca ayat tu. Ayat tu kena kat engkau sebenarnya. Ayat tu pasal apa? Pasal orang Kristian. Dia cuba tipu Allah dengan nak cuba nak bunuh Nabi Isa. Ni orang yang Bani Israel, daripada Bani Israel, cuba nak bunuh Bani Isa. Mereka kata mereka telah membunuh Nabi Isa, sedangkan dia tak bunuh. Allah Ta'ala telah menipu dia balik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ayat ni pasal apa? Seorang yang kufur kepada Allah SWT. Yang si baca tu dia paling kufur sekali. Yang ahli politik ni bukan main lagi. Tengok ni, tengok sebab dakwah kita orang kafir pun boleh ikut Al-Quran. La haula wala quwwata illa billah. Al-Quran tu paling terkena kat kepala dia sebenarnya. Kenapa kau ambil pasal ayat tu, kau tak ambil ayat pasal kafir lain? Kamu suruh orang berlaku adil, kamu suruh orang berlaku tak nak buat rasuah, kamu suruh orang yalah dalam bidang politik. Tapi kamu sendiri tak ambil ayat-ayat dalam Quran tu yang banyak yang suruh kamu bertauhidkan Allah Ta'ala. Kenapa tak ambil? Jadi tak payah baca lah. Kau baca sebenarnya kau menghina Quran lagi. Lepas kita kata kita masalah baca orang kafir baca Quran ni, tak ada masalah. Kau nak baca Quran, baca. Tapi kau bagi baca tu, kau nak istidlal dengan ayat Quran tu untuk nak kenakan, sedangkan dia tu sendiri tidak menghina Quran. Ayat tu pasal orang kafir. Kau tak setuju dengan saya, terpulang. Saya digaji oleh Yayasan Taklim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus.
thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kami akan datang daripada depan mereka, wa min khalfihim, daripada belakang, wa an aymanihim, daripada kanan, wa an syama'ilihim, daripada kiri, wala tajidu aktsaruhum syakirin, kamu akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Maksud dia kan cuba sedaya upaya lah, depan, kanan, kiri, belakang. Lepas tu kita dakwah nanti juga, depan, kanan, kiri, belakang. Dakwah ajak kepada sunnah. Sebab apa syaitan nak kita masuk neraka? Ha? Ikut dia sekali ya, sebab dia masuk neraka. Ha. Ustaz Ridwan pernah saya bagi satu contoh yang bagus. Macam kita adik-beradik, seorang kena pukul. Mak rasa saya kena pukul, dia pun asal dia tak kena pukul. Dia kau buat jahat, tapi mak dia pun ada dia pun ada dikorek balik kan. Tahu tak, adik-beradik maknanya sifat manusia ataupun sifat benda yang berakal, dia tak boleh kena sendiri. Ada satu ni video dihantar oleh sahabat kita pasal hatta monyet sekalipun dia nak, kalau kena seorang tu kena juga. Satu video dihantar pada saya. Dia buat satu kajian. Dia ni pakar mengkaji beruk, apa primordial apalah istilah dia, tak ingat nama dia. Mengkaji beruk, kerja dia kaji beruk je. Dia buat satu kajian di mana satu binatang ni dia kena, mula-mula dia bagi hadiah yang berlainan. Yang beruk pertama ni dia bagi betik, 5 betik. Kali kedua yang beruk ni bagi betik, ni bagi anggur. Dia tak nak. Yang beruk dapat betik tu tak nak, dia campak. Dia nak anggur juga. Maksudnya nakkan persamaan ni bukan manusia je, beruk pun nak persamaan. Jadi benda ni tak payahlah kata Islam nakkan persamaan. Semua agama nak persamaan, nak hak keadilan. Itu fitrah manusia. Lepas tu hujan yang kedua, dia didenda lah dengan benda yang menyakitkan. Seorang lagi tak kena, dia marah. Melompat-lompat beruk tu sebab yang satu lagi tak kena. Maksudnya apa? Manusia macam tu lah. Masa kita duduk parking tak bayar duit, seorang kena sama 100, seorang tak kena. Oh tak acik lah, aku kena belanja aku. Nampak tak? Manusia. Betul tak? Jadi bisa tak? Syaitan dia nak macam tu juga. Iblis dia nak, aku dah confirm masuk neraka, kalau macam tu aku nak akan masuk neraka juga. Mana boleh, aku seorang je masuk neraka. Allah Ta'ala kata fabi'sal qarin, nanti itu seburuk-buruk sahabat kamu pilih pada akhirat. Wa qayyad lahum qurana, qarin, kawan-kawan yang buruk yang akhirat nanti yang kamu pilih, iaitu syaitan, untuk duduk dengan kamu pada hari akhirat kelak. Fabi'sal qarin, itu seburuk-buruk kawan. Kata kitab lagi ucapan tersebut, wa qawluhu hadha yusawwir madal juhd, kata-katanya tadi menunjukkan betapa bersungguh-sungguhnya usaha yang dilakukan li'idlali, untuk menyesatkan anak Adam. Fahuwa ya'tihi min kulli tariqin mumkin, dia datang dia pada jalan yang mana yang diboleh. An yamin, daripada kanan, shimal kiri, amam depan, khalf belakang. Ayu min jami'id jihad, ayu iaitu daripada segala jihad arah. Tapi saya pelik lah, kata penulis ni dia ambil pula Zamakhsyari punya ni. Wa qala Zamakhsyari. Kenal tak siapa Zamakhsyari? Siapa kenal? Siapa Zamakhsyari? Tu kita terbaca kitab. Kat sini kita terbaca kitab, kita kena ada guru. Telah berkata Zamakhsyari. Siapa Zamakhsyari ni? Az-Zamakhsyari ni ialah Mu'tazilah, pure Mu'tazilah, pekat punya Mu'tazilah, totok punya Mu'tazilah. Apa tu Mu'tazilah? Makhluk. Sebab tu dalam introduction kitab dia, tafsir Zamakhsyari ni, dia kata alhamdulillahilladzi khalaqal Quran. Introduction dia, pada depan kita kata apa? Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Al-Quran. Masalah ke? Adik ni, masalah tu kalau Allah Ta'ala kata segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Al-Quran. Kenapa?
Sebab apa masalah? Sebab Al-Quran bukan makhluk. Siapa yang kata Al-Quran makhluk, fahuwa kafir, fahuwa jahmi, maka dia jahmi, dia kafir. Jadi kita kata apa? Kenapa dia quote Zamakhsyari? Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada kenyataan Zamakhsyari yang bagus, tapi sepatutnya dia kena bagi tahu kita yang apa, Zamakhsyari ni ialah Mu'tazilah. Kita dalam ilmu tafsir ni, tak semua kitab tafsir yang kita boleh ambil. Jadi tuan-tuan nak beli kitab tafsir, tanya dulu Ustaz Ridwan, Ustaz Fatul Bari, Ustaz Idris. Tanya dulu kitab tafsir mana yang kita boleh pakai. Sebab apa? Ada kitab tafsir yang menyimpang. Antara kitab yang menyimpang yang famous dalam negara kita ialah kitab Safwatu Tafasir yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni, yang sekarang tengah buat tour dekat Malaysia. Syekh Ali As-Sabuni, Safwatu At-Tafasir, nama kitab Safwa At-Tafasir. Kitab ni kami di UAE tu baca sebagai mukarrar, sebagai silibus. Sedangkan dia kitab Asy'ariyah, kitab yang kata, yang menolak banyak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang menolak Allah Taala di atas arasy, yang mentakwilkan banyak sifat-sifat Allah, yang diubah banyak sifat-sifat Allah Taala dalam Al-Quran. Oleh sebab itu tafsir ni perlu dijauhi. Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan telah menjawab kitab ni, telah membuat satu kitab rad ke atas kitab ni, Safwatul Tafasir. Jadi bagi kita hati-hati. Sebab apa? Bila kita baca tafsir, kita tak sedar. Dia syok di tafsir ni, syok je, best je. Nak pula kalau banyak lagi penipu lara dalam tu, banyak lagi kisah-kisah tak betul, lagi banyak lagi seronok baca kitab tu. Kalau kitab-kitab Melayu punya tafsir, Masya Allah, lagi lah banyak kisah-kisah yang melenceng, yang menyimpang daripada jalan kebenaran. Apa kata Zamakhsyari? Kita baca saja, mujarad kita baca saja. Kemudian aku mendatangi mereka daripada 4 arah yang biasanya menjadi tempat datangnya musuh. Ini adalah perumpamaan upaya usaha syaitan yang membisikkan dan menggoda manusia sedapat dan semampu mereka. Sebagaimana firman Allah, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wajlib alaihim bi khailika wa rajlik. Dan gelincirkanlah siapa di antara kamu. Ayat Quran ni, wastafziz man istata'ta, maksudnya iblis ni bagi tahu arahan kepada tentera dia, sesatkan mana yang boleh dengan suara kamu, dengan ajakan kamu, bisautik wajrib alaihim, kau tak boleh paksa mereka, bi khailik, dengan kuda-kuda kamu, dan warajlik, dengan juga tentera yang berjalan dengan kaki, berjalan kaki. Maksudnya iblis ada tentera tak? Yes, ada tentera. Tentang tentera sekarang tengah sibuk mengganggu kita. Macam-macam cara. Bila ustaz habis 9.10, ustaz hari ni slow, semangat lagi ustaz. Asal tak macam biasa. Ustaz ni kurang lawak, tak best, tak syok. Okay. Macam-macam lah syaitan akan ganggu kita. Okay, peringatan Allah. Ya Allah Ta'ala kata, tahdhirullahu lana minasyaitan. Apa yang Allah Ta'ala telah tahzir kita, memberi peringatan, tahzir dari godaan syaitan. Waqad atala al-Quran fi tahdhirina minasyaitan li'azimi fitnatihi. Allah Ta'ala telah panjang lebar mengingatkan kita dari syaitan kerana godaan yang sangat besar dan kemahirannya dalam menyesatkan. Wa maharatuhu fi idlal. Bayangkan, dia duduk dengan manusia semenjak zaman Nabi Adam. Dia mesti kenal manusia, skill dia. Dia dah scout kita. Macam Mourinho, dia scout punya tim lawan dia tu untuk mengalahkan musuhnya dalam bola sepak. Macam tu juga dia dah kenal setiap orang manusia ni, perangai dia. Lepas tu kalau kita tengok, nanti kita baca kitab nanti kat sebelah nanti, kita akan dapat strategi dia sama je sebenarnya. Cuma dia ubah lah. Kadang-kadang dia pakai balik strategi ni, cuma dalam bentuk yang berlain. Lepas tu manusia kat sini dia kalah. Lepas tu kalau tengok Al-Quran, dia tumpukan kat mana manusia ni kalah, kat mana syaitan yang akan serang kita.
Lepas tu Quran dengan hadis dah banyak dah target kat tempat tu. Tapi sebab kita tak baca Quran dengan hadis, kita tak boleh nak lawan ajakan syaitan tadi. Tak boleh nak bezakan dalam fitnah yang besar zaman sekarang, fitan. Tak boleh nak beza mana betul ustaz, mana salah, mana betul, mana salah. Sentiasa confuse. Hatta yang belajar sunnah pun tak boleh nak bezakan mana yang betul, mana yang salah. Kita confuse. Jadi kat mana? Patah balik kepada Al-Quran dengan hadis yang salah. Biarlah apa saja orang cakap, biarlah mana-mana orang kata, biarlah FB macam mana dia punya status sekalipun, tapi kita kata tumpukan kepada mana yang Allah Ta'ala sebut Al-Quran dan hadis. Lepas tu ketika dalam fitnah ni, elakkan daripada kita ni layan fitnah. Apa contoh layan fitnah? Menjidal, suka berdebat. Berjidal, jidal tu debat. Anjir apa lagi layan fitnah? Layan, kita forwardkan status orang, manjangkan benda yang bukan sunnah lah. Panjangkan benda yang okey, bagus nak kata kelas hari ni, boleh dah panjangan. Benda macam kata-kata dia kritik dia ni, dia panjangkan, dia membuat lagi fitnah tu lagi. Lepas tu Allah Ta'ala kata dalam hadis Nabi SAW, manusia ini sebab dia mafatihul khairi atau maghalikul syarr. Ada manusia yang mafatihul khair, buka kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Ada pula mafatihil syarri wa maghalikul khair. Ada yang pula dia membuka pintu kebaikan dan penutup pada pintu kejahatan. Fatuba, maka berbahagialah kepada orang yang pada perbuatannya membuka pintu kebaikan. Kita fikir balik perbuatan kita, letak status tadi membuka kebaikan ke menyebabkan lagi banyak kerosakan. Hatta dakwah sekalipun. Lepas tu Ibn Qayyim sebut al-wasilah, jalan ni ada 4 jenis. Ada jalan tu harus, tetapi kesan dia membawa kesan yang mafsadah yang besar. Contoh, kita mengutuk berhala contohnya. Boleh tak kita kutuk berhala? Kita kata dia punya tujuannya betul, okey tak? Tujuannya betul, tujuannya nak menjatuhkan yang kufur, tapi cara dia, wasilah dia tak betul. Akhirnya mafsadahnya lebih besar daripada kebaikannya. Jadi kita fikir macam ni. Betul, kita kadang-kadang nak sebarkan sunnah ataupun nak menjatuhkan ahli bid'ah, tapi fikir mafsadah lebih besar ataupun macam mana. Sebab tak semua orang faham dengan bahasa yang kita cakap. Ramai lagi yang tak di luar sana tak tahu apa itu hadis sahih. Ramai luar di sana tak faham apa itu akidah salaf. Kalau kita kata dia ni tak salaf, orang kampung kita, dia ni yang ambil ustaz ni tak salaf dia ni, cakap kat situ, kita ejekeh. Ustaz ni tak salaf, jangan dengar. Ustaz kau je lah salaf. Faham? Kata tu lah, kita tak salaf. Kita pun salafus salih juga. Tengok serban dia, kau lagi tak salaf, kau pakai kopiah je. Nah, manusia dia timbangan tak betul. Jadi kita kata, bila kita buat satu statement, biar statement tu boleh, betul kata hadithun nas bima ya'rifun, bercakap dengan manusia dengan bahasa yang difahami. Aturidu ayyukadziballaha wa rasulah, kamu nak ke mereka mendustakan Allah Rasulnya. Kita betul niat kita nak sebarkan salaf, sebarkan sunnah. Jadi kalau kaedah tak betul, fitnah lebih daripada. Bukan maksudnya kita jadi pengecut, bukan. Biar kita bagi maklumat tu dengan, biar orang terima dengan cara yang betul. Faham maksud saya ni? Faham ya? Kalau tak faham, tanya. Sebab syaitan ni bagus, dia bijak. Kalau strategi yang Ibn Taymiyah kena tuduhan, benda yang sama Nabi SAW pernah kena. Benda yang sama Nabi sebelum tu pernah kena. Apa yang Syekh Abdul Wahab kena, terkena juga pada Ibn Taymiyah, terkena pada Ibn Qayyim, pada guna Imam Ahmad, kena pada imam-imam yang lain. Strategi sama. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Jangan kamu sekali-kali kena tipu. Seolah-olah kita ni, seolah-olah nak bagi tahu jangan kena tipu.
Boleh ke kita tak kena tipu dengan syaitan? Sebenarnya tak boleh. Tapi kenapa ada arahan ni? Maknanya bersungguh-sungguh dalam mengelakkan tipuan syaitan. Kita pasti kena tipunya. Manusia tak akan terlepas. Hatta ahli ibadah boleh kena, hatta ulama' boleh kena. Banyak ulama' kalau kita baca kitab betapa mereka menyimpang daripada jalan salaf. Kadang-kadang sebab kahwin dia. Dia minat pada satu perempuan Syiah, dia kahwin, dia pun kononnya tak apa. Akhirnya perempuan tu dah menjadikan dia Syiah. Betapa seorang mazhab Salafi bercampur dengan mazhab Mu'tazilah. Bercampur dengan Mu'tazilah, mula-mula kononnya nak memahami, kita nak bincang. Malah dia sendiri yang jadi Mu'tazilah. Tak apa pergi, tak ada masalah. Inna syaitana kana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan. Syaitan itu bagi kamu musuh, maka jangan ambil dia sebagai musuh. Firman Allah yang lain, wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan syaitan ni sebagai wali? Maksud wali? Dalam buku ni pelindung. Ada kata apa maksud wali? Hanya dan menikah. Maksud wali apa? Yang nak menikah. Wali ni penjaga, penolong, beri kasih sayang, yang beri perhatian. Itu maksud wali. Betul Allah kata wallahu waliyul mu'minin. Allah tu wali orang yang mukmin. Faqad khasira khusranan mubina, akan rugi dengan kerugian yang besar. Permusuhan syaitan tidak akan musnah kerana dia menilai bahawa dirinya terlaknat dan terusir dari syurga adalah kerana sebab bapa kita Adam. Faham? Maka dia harus menuntut balas terhadap anak Adam. Qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya, terangkan kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan ke atas diriku? La in akhartana ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalil. Aku akan sesatkan keturunannya kecuali sedikit. Berapa banyak ayat dah syaitan kata dia nak sesatkan? 4 ayat dah. Dia akan kata dia akan sesatkan anak Adam. Maksudnya 4 kali dia dah bersumpah dengan janji dia akan sesatkan anak Adam. 4 kali dia sumpah. Baca poin bawah ni. Para pengikut tasawuf sering memperhatikan tentang sebab cacat dan kerosakan moral, akan tetapi mereka tidak mengenal dengan baik permusuhan syaitan yang sudah berurat dan berakar. Maksudnya apa? Setengah ulama tasawuf disebutkan masalah hati, betul tak? Hati penyakit, hati. Dia lupa tengok apa yang syaitan maksud. Macam mereka bagus masalah hati, baik, tapi buat bid'ah. Sebab dia tak faham yang bid'ah itu juga adalah daripada syaitan. Nampak tak? Lepas tu dia ada masalah hati, dia pentingkan hati yang baik, dia lupa banyak lagi cara syaitan nak merosakkan manusia dengan maksiatnya, dengan bid'ahnya, dengan perpecahannya, dengan berbagai-bagai lagi, dengan firaq-firaq yang berbagai, dengan firqah-firqah, grup-grup yang berbagai dalam Islam. Faham tak masalah ni? Okey, apa tujuan syaitan? Ini kita nak belajar ni, ini paling besar sekali yang kitab ni. Apakah ahdafu syaitan? Tujuan jangka panjang, al-hadaful ba'id. Macam ni dah bentang kertas kerja pula. Al-hadaful ba'id, hunaka hadafun wahidun yas'a syaitan li tahqiqihi fi nihayatil amr. Di sana ada hadaf, ada goal wahid, satu-satunya, yas'a syaitan, yang berjalan syaitan untuk merealisasikannya, finatan, iaitu an yulqiyal insan fil jahim. Tujuan yang besar sekali ialah masukkan manusia dalam neraka. Itu tujuan nombor 1. Wa yuharimuhu wa yuharrimuhu minal jannah, atau mengharamkan dia daripada jannah, menghalangnya daripada syurga. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya dia mengajak grup-grupnya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang nyala-nyala. Ini tujuan besar syaitan untuk masukkan kita dalam neraka. Tujuan jangka pendek nombor 1. Macam mana nak dapatkan tujuannya? Tadi kita kata nombor 1 ialah mengajak manusia kepada jadi syirik dan kufur. Nombor 1 lah. Target paling besar nak suruh kita jadi kufur. Itu nombor 1.
iaitu dengan mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah, mengingkari Allah dan syariatnya. Kama syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Dia kata apa? Kafirlah kamu. Maka tak kala manusia itu telah kafir, ia berkata sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Bahkan kalau kita baca ayat Quran, dia sambung lagi, sesungguhnya aku takut Allah Ta'ala Rabbal Alamin. Pandai dia syaitan. Satu syirik. Hadis dalam Sahih Muslim pula. Kita baca dalil dulu, kita akan huraikan kemudian. Muslim meriwayatkan dalam Sahih dari Iyad bin Humar. Kan himar baca betul. Ni himar ni kalau baca salah ni. Nampak ni. Ni himar, kalau salah baca himar, humar, bukan himar. Ada Nabi SAW khataba dhata yaumin. Pada satu hari Nabi berkhutbah. Faqala fi khutbatihi, dia berkata dalam khutbahnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha amarani an uallimukum ma jahiltum. Aku disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengajar kalian apa yang kalian semua jahil. Apa pengajaran kat sini? Apa pengajaran kat sini? Daripada ayat ni, apa pengajaran kita boleh dapat? Aku ajar kamu apa yang kalian semua jahil. Maksudnya apa? Ha? Maksudnya kalau tak belajar ikut Nabi, maksudnya kita jahil. Tak kenal hadis, jahil. Itu kesimpulan dia. Orang ceramah duk sembang, buat melawak je, tak ada hadis satu benda pun, maka itu bukan jadi manusia pandai, jadi manusia jahil. Yang disangka menjadikan orang pandai, sangka dakwah, tapi sangka orang berpecah dengan kejahilan. Mimma 'allamani fi yaumi hadha, di atas apa yang Allah Ta'ala telah mengajar aku pada hari ini. Inna kullu ma manahtuhu ibad abdi fahuwa lahu halal. Yang apa yang aku telah bagi kepada hamba-Ku semuanya halal. Maksudnya apa? Kebanyakan yang Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ni semuanya halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum, atau kullahum. Aku telah menciptakan hamba-Ku ini semua lurus semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya semua Islam. Kan semalam saudara kita daripada Holland tu, siapa nama dia semalam? Haramain tu. Haramain kan, nama dia Haramain tu kan, dia Holland masuk Islam. Tema sembang kan, dia masuk Islam dah 13 tahun masuk Islam. 13 tahun kan, 13, Allahu'alam lah. Kita kata dia dah lama masuk Islam. Oh dah lama, cakap macam Melayu dah slang, cakap English pun slang Melayu, ada lah belakang. Sekali dia kata kat saya, kata, saya sebenarnya Islam, tapi mak saya tak bagi tahu. Kita pun ingatkan memang dia lah. Kita sikit tak faham. Mak saya sebenarnya dah Islam dah, tapi mak saya tak bagi tahu saya Islam. Mak saya beritahu saya Kristian. Faham lah tu, maksudnya dia dilahirkan dalam keluarga Kristian. Betul lah kaedah tu. Maksudnya dia pakai ikut hadis Nabi ya. Kita dah confused. Kau Islam atau tak Islam ni? Betul lah tu. Hunafa, lurus. Tapi orang selalu tanya, dalam Quran siapa ikut saya dalam kitab nombor 1. Ni kitab nombor apa? Nombor 3 lah. Kitab nombor 1 bagi tahu, kalau macam tu wahai Syekh, kalau kita biarkan budak tu dalam hutan, tak usah kata apa-apa, boleh tak dia boleh mengucap tak? Kata dia bukan dia lahir dari Islam. Baca hadis ni terusnya. Betul tu. Lalu mereka akan didatangi syaitan. Jawapannya, didatangi syaitan yang akan mengusir mereka dari agama mereka. Fajtaladhum an dinihim wa amarathum, dan syaitan tadi akan suruh ay yushriku bi ma lam unzilu bihi sultana, yang aku tidak menyuruh mereka. Dalil bahawa kalau kita biarkan juga orang dalam gua, terus bagi tahu apa, jangan ajar agama apa-apa pun, dia akan jadi syirik tak? Syaitan, siapa yang syirikkan dia? Syaitan. Sebab apa? Dia tak ada panduan, tak ada bagi tahu yang ni syirik. Apa tu ustaz, yang asal Islam tadi apa? Asalnya dia bersih, fitrah dia. Dia tak suka pada benda-benda yang tak
Yang syirik, yang tak betul, yang tak betul lah. Mungkin kita kata macam tadi, persamaan ni beruk tadi kan. Beruk tadi pun nak keadilan. Beruk tadi tak suka kezaliman. Beruk tak suka. Itu manusia pada asalnya sifat dia, fitrah dia nak benda yang adil. Fitrah dia nak baik. Itu dalam hadis Sahih Muslim dia sebut juga, dan hadis yang lain. Innallaha nazala innallaha nazala innal amanah nazalat ala jazad qulubir rijal. Kalau amanah ni, sifat nak patuh kepada Allah Ta'ala ni ada dalam hati manusia. Tapi kalau tak ada Al-Quran, summa anzal Al-Quran fa'alimu minal Quran wa alimu minas sunnah. Tapi kemudian turunnya pada Al-Quran, dan dia belajar pada Quran, belajar pada sunnah tentang amanah yang sebenarnya. Bahawa manusia ni memang fitrah sebenarnya. Kalau dia ajar Islam, sebab tu kita tengok orang yang tak bercampur dengan orang yang new Muslim nak ajar pasal sunnah, senang tak? Senang. Sebab fitrah dia bersih lagi. Ada pun orang Melayu kita nak bercampur dengan macam-macam, lebih susah untuk menerima Islam ni. Hadis ni lah dari Allah. Lepas tu kanak-kanak perlu diajar. Sebab tu ada golongan Ahbash. Bila Ustaz Fadlan sini pernah buat satu seminar, Ustaz Fadlan, Dr. Sulaiman dengan Ustaz Adli, pasal seminar mengenal Allah. Kita kata Allah Ta'ala, sebagai fitrahnya kita kata Allah Ta'ala tu di atas, betul tak? Betul, waktu manusia semua berdoa pandang atas. Kakak bila gol buat macam mana? Kakak tak nak kakak. Gol dah pandang ini bola lah, bola penatas, manusia itu penatas. Lepas tu kita tengok tamadun Inka, Mayan. Kenapa dia buat atas gunung dia punya kerajaan dia, dekat dengan Tuhan. Baca dia punya tu. Lepas tu dia kenapa dia buat tinggi dan dekat dengan Tuhan. Sebab fitrah ni dia nak atas. Datang satu Ahbas tu, dia datang kuliah tu, Ustaz, kalau jumpa kanak-kanak, kalau kita cakap Allah Ta'ala tu ada tangan, ada kaki, bukankah kanak-kanak tu akan cakap tangan tu macam tangan kita, kaki kita? Jadi sebenarnya fitrahnya bukan macam tu. Fitrahnya bukan macam yang kamu dakwa, wahai Ustaz, dia kata contohnya. Bukan manusia tu fitrahnya kata Allah Ta'ala atas arash. Kita baca akidah Islam kata tu, bila disebut tangan Allah Ta'ala ada tangan tak? Ada, tapi tak sama dengan tangan manusia. Itu semua asalnya manusia faham benda tu. Dia kata Ustaz Abbas ni tak. Dia kata kanak-kanak kau tanya, kau sebut tangan, dia akan bayangkan tangan manusia. Jadi fitrah dia apa? Kanak-kanak tu kata macam tu. Apa jawapan kita? Jawapan kita hadis ni lah. Kanak-kanak yang kamu lihat tu telah tengok cerita Pokemon daripada kecil, dah tengok kartun, dah tengok macam-macam daripada kecil, betul tak? Jadi fitrah dia terganggu tak? Terganggu. Jadi tak boleh kata budak tu, kanak-kanak tu masih lagi dalam fitrah yang bersih. Sebab sekarang ni, budak zaman sekarang lagi cepat dia punya maklumat daripada luar. Dia tengok kartun Zeus ke mana, Zeus atas awan paling panah. Sebab fitrah dia telah rosak. Jadi kita kata ini syaitan telah merosakkan fitrahnya. Jadi pertama sekali syirik. Sebab tu kita dakwah kita pertama dakwah kepada tauhid. So saya kata tadi minggu lepas, negeri dah Islam lah, tapi bomoh rata-rata dalam negeri tu. Bila ada masalah je, dia kata saya tolong selesaikan masalah. Rupanya pergi jumpa bomoh, bukan selesaikan masalah. Ikhtiar, dia kata. Tak sangka negeri yang paling kuat Islam, yang kita sangka paling banyak kuliah lah setiap hari Jumaat, negeri tu yang paling kuat sekali bomoh. Tak sangka betul. Dan kita kadang-kadang tak sedar, jadi syirik tanpa sedar. Contohnya geng-geng nak belajar silat. Dia buat apa? Nak jadi kebal, baca ayat Quran berapa 70,000 kali. Itu kan solat Ada tersunnah pula tu, ada seorang sahabat kita kata kena solat berapa rakaat? Solat
sampai 40 hari. 40 hari kena solat. La Allah, solat kena semua hidup. Kat sini dia buat syirik tak? Ini syirik i'tiqad tuan, bukan syirik kecil-kecil punya ni. Siapa yang beramal dengan amalan Islam, contohnya solat, niat dia langsung bukan kerana Allah, kerana dunia, syirik akbar. Ini orang tak sedar ni. Betul kan, bahaya-bahaya kalau baca ayat ni hilang sakit kanser, baca ayat ni hilang sakit ni, baca ayat ni, bahaya tuan-tuan. Berubat dengan Al-Quran boleh, tapi bukan kita baca ayat tu semata-mata nak. Kalau kita ada sakit nak berubat Al-Quran, kita baca Quran. Baca Quran macam-macam, nak harapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, nak memahami ayat Allah. Mudah-mudahan pada masa yang sama juga boleh. Sebab solat tadi, solat semata-mata nak jadi kebal ni 40 hari solat. Apa dalil dia? Dalil Al-Quran. Satu, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lagi ayat yang kedua, wa man arada al-ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa nak ajilah, aku akan bagi dia ajilah. Baik Al-Quran ni, kita buka ayat Quran ni. Siapa hafal ayat tu? Hafiz kita pun tengah khusyuk. Man arada al-ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kita cari ya. Sebelah setengah minggu depan ada kelas, tak ada kelas? Ikut jadual ni, asal tak ni tutup minggu depan. Jadi kalau tuan-tuan nak datang kelas, saya boleh buat kelas anak aja. Aradal aja. Al-Isra ayat 18 dengan 19. Kita buat tafsir Al-Isra ayat 18 dengan 19. Ini kata dalil bahawa judi syirik. Al-Isra, Al-Maryam, Taha. Al-Isra 18, 19. Allah Ta'ala sebut, man kana yuridul ajilah, siapa yang nakkan ganjaran segera, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, kami akan cepatkan apa yang dia nak dekat dunia ni. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, kami akan jadikan baginya neraka yang yaslaha, akan kena kat badan dia, yang akan menjilatnya, madhmuman madhura, dengan penuh penghinaan dan penuh dengan azab. Apa ayat dia? Yukhbiru annahu ma kullu man talabal dunya wa ma fiha minan na'im yahsilu lahu bal innama yahsilu liman aradallah. Kita beritahu siapa yang nakkan kehidupan dunia tadi, talabal dunya wa ma fiha, apa yang dalamnya, minan na'im, kami akan bagi. Macam kata tadi, kalau baca ayat tadi nak kebal, dapat kebal. Ini ada izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata dia? Wa hadhihi, dia kata muqayyadah ma yasha li itlaq ma siwaha, yaslaha. Apa ayat Quran ni? Ini masih lagi bincangkan tadi ya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darun man la daralah wa malun man la malalah wa la yajma'u man la aqalalah. Dunia ini dunia bagi orang yang tidak ada dunia baginya, tempat baginya, wa malun, harta bagi orang tidak harta baginya, walaha yajma'u man la aqlalah, dan kerana dialah manusia orang tak ada akal akan kumpul padanya. Maksudnya siapa yang nak dunia semata-mata,
Dia akan dapat dunia semata-mata. Tapi akhirat kata apa? Apa kata Allah Ta'ala? Ajal macam yaslaha. Akhirat dia akan yaslaha. Allah Ta'ala akan yadkhuluha hatta taghmiruhu min jami'i jawanibihi. Dia akan terkena api neraka seluruh badan dia. Madhmuman, dalam keadaan dihina. Madhuran mub'idan muqsiyan haqiran dhalilan muhanan. Dia akan dihina oleh Allah SWT. Ini dalil. Kalau kita baca kitab Syekh Abdul Wahab juga, bab apakah perkara yang jatuh syirik, ialah dia beramal semata-mata 100% dengan amalan akhirat. Amalan tak amalan akhirat, tapi untuk dunia semata-mata, termasuk dalam syirik akbar. Dalam kitab dia kata bab kitabur riya, bab riya. Riya ni masa dia buat tu dia nak ganjaran Allah Ta'ala juga, tapi dia nakkan juga ganjaran dunia. Ini riya. Tapi kalau dia buat amalan tersebut langsung tak ada kena-mena dengan Allah Ta'ala, dia nak semata-mata nak ganjaran dunia. Contoh nak pergi haji semata-mata nak dapat title haji sebab dia nak buka travel umrah. Kalau tak ada haji kan nanti orang tak boleh panggil dia ustaz. Ini juga termasuk dalam. Siapa ada kitab riya tu? Siapa tulis? Masya-Allah. Baca dalam tu. Ada huraian dia dengan panjang lebar. Jadi cara pertama ialah syirik. Betul penuh syirik dalam masyarakat kita. Dan syirik ni kita kata bukan hanya syirik besar, ada syirik khafi juga. Syirik yang tersembunyi. Betul, dalam bab takut ada syirik, dalam bab cinta ada syirik, dalam bab tawakal ada syirik. Sebab semua tu ibadah. Betul tak? Dan ibadah ni bila sarful ibadah anillahi ta'ala yakunu syirkan. Benda tu akan jadi syirkan, takunu syirkan. Mana-mana bentuk ibadah yang asal kerana Allah kita alihkan kepada makhluk, jadi syirik. Cinta kepada makhluk dalam menyebabkan dia taat kepadanya macam dia taat kepada Allah Ta'ala, syirik. Takut kepada makhluk sama level macam takut kepada Allah Ta'ala, menyebabkan dia melanggar perintah Allah Ta'ala, jadi syirik. Tawakal kepada makhluk macam mana tawakal kepada Allah Ta'ala, maka jadi syirik. Kata dah satu lah, tangkal tak boleh buat tawakal kepada makhluk. Kata tu doa tak boleh kepada makhluk, manusia. Tapi pada ni orang tak ambil peduli. Sikit-sikit syirik. Ustaz ni sikit-sikit syirik. Kalau baca kitab Tauhid tu 62 tajuk syirik. Tapi tak bosan pula dengan tajuk duit. Tak bosan. Sebab apa? Dia pun dapat manfaat yang banyak daripadanya. Wallahu ta'ala alam. Setelah ajak 10 minit, minta maaf. Ada soalan tak? Jadi nombor satu, syaitan nak jadi kita syirik dan kufur lah. Sebab tu kita dalam hadis yang banyak, seorang tu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Pagi dia beriman, petang kafir, petang beriman, pagi kafir. Dia mengatakan kata-kata kufur kerana nakkan dunia. Nampak tak? Kerana dunia. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Okey, kita ada soalan. Tanya, minggu depan nak buat kelas tak nak? Oh, nak. Bagus tu, alhamdulillah. Yang lain? Kalau nak saya datang, kita buka. Boleh tak, Imran? Yang tak ada minggu depan tutup, siap. Kalau datang malam, saya boleh buka kelas. Sebab kita minggu pertama memang dah tutup dah kan. Jadi kalau kita tutup minggu depan, 2 minggu kita tutup. Minggu lepas ada. Jadi insyaAllah minggu depan ada Kita putuskan insyaAllah minggu depan kita ada kelas macam biasa. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.